Itu dia semangat patriotik dan kecekalan seorang. Ya. Ahli bomba dan juga frontliner. Ahli bomba ni, abang bomba ni orang yang famous sebenarnya dekat Malaysia. Orang yang popular lah. Terutamanya kalau hujung tahun, nak masuk awal tahun sebab ramai orang menantikan kalender bomba. Betul. Kenapa anda suka? Tak ada. Saya cuma senyum saja. Menantikan kalender bomba lah. Dan hari ini kita bawa abang bomba ke studio Selamat Pagi Malaysia sebab abang bomba ni istimewa. Dia kayuh basikal keliling semenanjung Malaysia sepanjang 2,400 km dan dia singgah sebanyak 105 balai bomba di seluruh Malaysia. Bersama dengan kita rasanya beberapa kali sudah menjadi tetamu di Selamat Pagi Malaysia. Muhammad Fakhrul Munir Muhammad Isa merupakan salah seorang ahli bomba di Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia wilayah Tengah Kuala Kubu Baru. Jadi dah berapa lama ni balik daripada ekspedisi 2,400 km tu? Dah berapa lama selesai? Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Selamat Pagi Malaysia atas jemputan. Sebenarnya setelah selesai latihan ataupun kayuhan saya last 31 Ogos yang lalu tamat di Putrajaya. So dia hari ini dah lebih kurang seminggu lebih dah lah. Dah masuk office pun dah start kerja macam biasa balik lah. Jadi macam mana boleh tercetusnya idea tadi? Kalau difahamkan kita borak sikit minat mendaki gunung, tapi macam mana boleh tukar mengayuh basikal pula? Okey, sebenarnya memang saya lebih kepada pendakian gunung, tapi disebabkan musim PKP ini kita tak dibenarkan mendaki pun SOP dia agak ketat dan tak dibenarkan keluar negara lagi, dan saya cuba comeback balik saya punya idea last 2 tahun yang lepas untuk membuat kayuhan amal ni. Saya cuba propose kepada kepimpinan tertinggi jabatan dan alhamdulillah dapat kelulusan dan akhirnya berjaya. Tuan seorang mengeling? Seorang buat solo. Support crew ada? Kita ada support crew dan juga ada support car lah. Ekspedisinya lebih kurang dalam masa sebulan Hampir sebulan, 26 hari keseluruhan. Bermula pada 6 Ogos yang lalu dan tamat 31 Ogos yang lalu di Putrajaya. Jadi penggambaraannya kalau kita lihat di kaca TV itu merentasi panas, hujan, sampai terduduk. Bukan satu perkara yang mudah kerana orang yang aktif dalam sukan ekstrim ini faham kepanasan dia semua sekali lah. Jadi apabila merentas satu kawasan ke satu kawasan, apa yang Fakhrul tuan boleh lihat perbezaan dari segi masyarakat, budaya dan juga semangat patriotik pada waktu ini? Okey, apa yang saya nampak sepanjang kayuhan ni memang sambutan sangat menggalakkan. Dari segi budaya memang berlainan, ada orang kata culture yang lain daripada yang lain. Contohnya kita lalu Pantai Timur, nampak perbezaan dia. Di bahagian Johor nampak perbezaan dia, di Kelantan, di utara pun lain. Dan dari segi semangat patriotik yang saya nampak, memang semua orang sangat orang kata bersemangat nak sambut Merdeka tahun ini. Tak tahu kenapa. Sebab sepanjang kayuhan ni memang nampak je saya kayuh, nampak je van kami apa semua orang lambai-lambai, orang kata bagi semangat dan sebagainya. Itu bagi saya menambahkan semangat pada saya. Dan saya jumpa juga masa nak hari-hari terakhir di Selangor, bila dah masuk Selangor, satu tim 4 orang, dia berbilang bangsa. Ada Melayu, ada Cina, ada India. Dia orang kayuh, umur lebih kurang dah 50 lebih, 60 lebih pun ada. Dan dia orang berkayuh daripada Seremban nak ke Sungai Besar. So dengan basikal dia, dengan bendera Malaysia dia besar-besar, dan semangat tu yang saya nampak macam saya kagum lah. Saya puji sempat bergambar dengan dia orang. Itulah yang kita inginkan dalam kalangan masyarakat Malaysia ni. Walaupun dalam COVID-19 ni, tapi kita tetap menyemarakkan lagi semangat cinta negara kita. Mungkin Tuan Fakhrul boleh kongsikan perjalanan kayuhan ni bermula daripada mana, waktu berehat tu bagaimana? Okey, kayuhan ni bermula pada 6 Ogos di Akademi Bomba tempat saya bertugas lah, di Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia wilayah Tengah Kuala Kubu Baru, yang dirasmikan, dilancarkan oleh Tuan Komandan sendiri, Komandan Akademi. Dan saya menuju ke selatan dahulu, turun ke Seremban, Melaka dan Johor, seterusnya naik ke Pantai Timur, sebelum pergi ke utara dan seterusnya balik ke Selangor, balik ke Putrajaya. Dan sepanjang kayuhan ni saya punya misi adalah singgah di 63 buah balai sempena 63 tahun kemerdekaan. Dan adalah balai-balai yang kami pergi dan ada juga balai yang kami bermalam. Dengan jumlah-jumlah yang kami dapat tu, saya dapat achieve sebanyak 105 buah balai lah. Alhamdulillah. Dengan jarak plan asal 2020 sebenarnya tahun 2020, tapi saya dapat buat 2,400 km. Peringkat terpendek dan juga peringkat terpanjang.
Peringkat terpendek, ada satu hari di Johor, memang hari terpendek je, saya kayuh dalam 45 km. Sebab hari sebelumnya saya dah lebihkan jarak kayuhan saya. So, saya fikir sebab dah lebih kurang dalam 5-6 hari saya kayuh, tak ada rest. Saya nak rest untuk esok, saya nak pendekkan dan saya cuba extend lebih lah pada hari ini. Dan paling panjang saya rasa antara Kuala Kubu ke Seremban 2 di Balai Bomba Seremban 2 dan sebanyak hampir 150 km, dan ada satu lagi dari Perai ke Pantai Remis, Balai Bomba Pantai Remis, itu pun lebih dari 150 km. Perancangan Fakrul lepas ni mungkin dah boleh teruskan kayuhan, boleh ajak Ridwan pula. Ridwan ni seorang yang lasak juga ni. InsyaAllah boleh. Memang kita ada kontak-kontak pun, insyaAllah nanti Ridwan nak follow tu. Kalau saya, kita buatlah berlari merentas. Okey, itu pun dalam satu Semua tak tahulah boleh lepas. Boleh. InsyaAllah boleh. Sampai hancur betis ke. Kita boleh plan lari dari utara ke selatan ke Borneo. Jadi antara kenangan manis dan juga kenangan yang paling diingati sepanjang 2,400 km kayuhan? Sambutan orang di balai memang unexpected. Saya tak jangka sambutan anggota balai, pengarah-pengarah negeri begitu menyemarakkan semangat saya, terutama di Pulau Pinang, dengan ada sambutan tarian naganya, tarian singa dia kan, dengan eskort motor besarnya, dengan eskort Vespa, dengan orang kata jamu setiap balai makan best-best. Penang kita tahulah kan, makan best-best. Memang itu benda tak expect. Saya plan pergi balai untuk ambil tanda tangan and then cuba dapatkan kutipan dana dan sebagainya. Tapi sambutan yang menaikkan semangat saya. Betul. Mungkin ada sedikit orang kata tips kepada mereka mungkin nak mulakan kayuhan, dapat inspirasi dari Fakrul sendiri, ada tak? Sekarang trend tau. Betul. Tips. Okey, tips dia mindset lah. Kita kena tetapkan mindset kita. Berapa jarak kita nak kayuh hari ini dan ke mana kita nak pergi. And then benda tu yang akan motivate kita. Kalau kita tak ada mindset, kita tak tetapkan ini cabaran dia hari ini macam ni, sekian. Kita akan mendaki sekian. So kalau tak ada orang kata penetapan yang khusus untuk dalam kayuhan tu, mindset kita bila kayuhan nanti kita akan terkejut. So setiap hari bila saya nak kayuh, saya dah ada mindset. Hari ini saya akan jumpa bukit, saya akan jumpa laluan ni, saya akan jumpa ni sekian. Itulah antara tips saya. Jadi PKP ni, PKPP, kita sambung sampai 31 Disember selaku anggota bomba, salah seorang frontliner. Dari segi tugas itu ada berlaku perubahan ataupun tidak? Ada sedikit perubahan. Saya bertugas di akademi di mana pusat latihan. Jadi tidak terlibat secara khusus dengan operasi. Tugas kami di bahagian latihan hanya melatih, mengajar dan sebagainya. Jadi kursus-kursus itu memang tak ada, dikurangkan sekarang ni, dan adalah perbezaan dari segi tugas tu, dan itulah yang membuatkan saya kena create something daripada untuk cuba mencari satu jalan untuk buat program menambah tabung ni. Menambah tabung, dan yang paling penting adalah semarakkan rasa cinta kepada Malaysia. Jadi apabila sudah disambung sehingga 31 Disember, perancangan lain pula bagaimana? Panjat gunung dah tak boleh. Tak boleh. Yang boleh lakukan yang ada dalam Malaysia sahaja. Ya, betul. Yang pastinya kena ikut SOP yang dikeluarkan. Apa lagi yang akan InsyaAllah, rancangan saya mungkin akan teruskan program kayuhan ni, tapi secara santai bersama kawan-kawan dan sebagainya. Mungkin juga akan buat tour untuk share experience, motivation dan sebagainya. Dan mungkin ada buat larian. Borneo ramai yang minta, ada yang panggil balai-balai Borneo untuk buat program di Borneo. Itu dalam perancangan lah. Itulah Count dia. me in. InsyaAllah. Kalau berlari boleh lah. Kan saya tak ada basikal. Oh, boleh. Kalau ada sponsor senang sikit. Kan? Mama. Senang dia punya. Tak adalah. Saya kena usaha beli basikal baru kita boleh kayuh. Boleh kayuh-kayuh pun dapat seli macam Hana kan. Ada tak nak kayuh? Dia kenakan kita pula. Kan? Ada basikal berdua. Mana tahu lepas ni boleh buat satu rangka program kayuh basikal berdua tu. Boleh. Mungkin saya boleh turut serta lah. Boleh, tak ada masalah. Ada tak? Saya nak tahu sebenarnya kalau kayuh basikal malam-malam ni ada pengalaman yang luar biasa tak? Itu saya nak tahu. Secara peribadinya, saya memang seboleh-bolehnya saya akan cuba mengelak untuk kayuhan malam. Kerana kayuh basikal ni sangat kecil pada pandangan pengguna jalan raya yang lain, dengan jarak penglihatan dia, dengan kuasa penglihatan, dengan orang kata lubang, halangan dan sebagainya. So orang tak nampak sangat.
So kalau saya betul-betul terpaksa sekalipun baru saya akan kayuh malam, tapi saya akan pilih laluan yang tak sibuk. Okey. And then lighting kena cukup dari segi pencahayaan, dan kita kena pakai pakaian terang, jangan pakai pakaian gelap. Dalam basikal pun gelap, pakaian pun gelap, orang lagi lah tak nampak. So kita kena alert benda-benda tu. Saya faham maksud Hana tu. Dia tanya pasal soalan-soalan mistik sebenarnya. Oh, okey. Tapi tak ada. Okey, Tuan, ucapan sebenar Hari Malaysia. Silakan. Okey, sebenar Hari Malaysia, saya ucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua rakyat Malaysia, dan semoga kita sentiasa menjaga kedaulatan negara Malaysia, sama-sama menjaga negara Malaysia untuk menjadi negara yang terbilang, insya-Allah. Terima kasih kepada Tuan Fakrul Munir di atas semangat yang beliau sampaikan kepada Malaysia. Kalau dia boleh, kita pun boleh. Apa yang penting sebenarnya, tak semestinya kita kena kayuh 2,400 km itu, tetapi cara kita untuk sampaikan rasa cinta kita kepada Malaysia, itu yang lagi penting. Kibarkan logo Milang pun boleh kan? Betul, ya. Kita minta maaf gurau-gurau bagi-bagi. Tak apa, saya tak kisah dengan hidup. Apa salahnya sekarang? Okeylah, selamat pagi Malaysia telah pun